Wabarakatuh. Hari ini nak share sikit berkenaan dengan teori ekonomi, demand and supply. Saya ni doktor perubatan di hospital. Tapi minat saya adalah benda yang berkaitan dengan kewangan dan juga ekonomi lah. Jadi hari ni just saja nak share lah, bukan sharing daripada orang yang betul-betul pakar dalam bidang ekonomi, tapi lebih kepada commoner yang bolehlah sikit-sikit cerita tentang ekonomi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan demand and supply ni? Dalam bahasa Melayunya adalah demand tu adalah permintaan, supply pula adalah penawaran ataupun pembekalan. Jadi kenapa kita perlu tahu berkenaan dengan teori demand dan supply ni? Jadi kita perlu tahu untuk kita agak apakah pattern harga sesuatu barangan ataupun servis ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan harga. Jadi kebiasaannya bila ada demand yang tinggi, bila ada permintaan yang tinggi dan supply yang kurang, harga sesuatu servis ataupun barangan tu akan jadi tinggi. Manakala kalau berlaku yang sebaliknya, kalau supply tu banyak, pembekalan banyak, penawaran banyak, akan tetapi orang yang nak kepada suatu servis ataupun produk tu tak banyak, maka harga dia akan automatik jadi rendah. Saya akan ceritakan berkenaan dengan contoh. Saya akan bawa contoh yang mungkin mudah sikit untuk anda faham. Yang pertama, emas. Kenapa emas tu jadi mahal? Satu, mungkin sebab dia cantik. Bila dia cantik, ramai orang nak. Boleh buat rantai, boleh buat gelang. Yalah, bila cantik, orang automatik akan suka lah. Jadi bila orang suka, demand tu akan meningkat. Semua orang nak. Dan juga emas ni, selain daripada demand yang tinggi, supply dia terhad. Sebab tak senang untuk ambil emas daripada dalam tanah. Perlu dilombong, perlu menjalani proses-proses tertentu yang mana benda ni memakan kos. Jadi dengan sebab tu supply dia terhad, supply dia tak banyak. Jadi apa yang jadi, bila demand tinggi, supply rendah, automatik harga akan jadi mahal. Contoh kedua pula, kalau saya boleh bawakan satu contoh dalam satu kampung ni ada dalam lebih kurang 200 orang, yang mana keperluan ayam di kampung tersebut adalah lebih kurang 40. Ni just for the sake of example, jangan terlalu serius berkenaan dengan contoh. Ada seorang peniaga ayam yang mana dia boleh supply 30 ekor ayam. Jadi apa yang jadi, sebab permintaan lebih daripada penawaran pembekalan, ayam dia akan habis cepat. Orang yang jual ayam tak akan ada masalah untuk jual ayam dia. Kalau dia mahalkan sikit pun tak kisah, sebabnya ada orang yang akan habiskan ayam. Jadi bila benda ini berlaku, ada kemungkinan orang lain yang nampak penjual ayam ni sukses, berjaya di kampung tersebut. Baguslah jual ayam, sebab tak sampai pukul 10 pagi dah habis. Start jual pukul 9 pagi, tapi 10 pagi dah habis. Jadi ada orang lain datang ke kampung tersebut dan jual ayam juga. Dia pun jual pada jumlah yang lebih kurang sama, 30 ekor ayam. Jadi apa yang jadi, permintaan dekat kampung tu adalah 40, tapi penawaran adalah pada 60 ekor ayam. Jadi ada kelebihan penawaran berbanding demand sebanyak 20 ekor ayam. Jadi apa yang akan jadi? Secara automatiknya akan berlaku persaingan, dan kedua-dua penjual ayam ni akan berebut-rebut untuk habiskan ayam dia dulu, sebab dia takut tak habis. Mungkin hari pertama benda tu tak berlaku, tapi setelah mereka lihat ada lebihan penawaran berbanding dengan demand, maka diorang pun secara automatik akan turunkan harga untuk memastikan dia punya ayam ni terjual. Dan itulah yang berlaku sebenarnya. Bila penawaran banyak, pembekalan banyak, automatik, dan juga demand rendah, automatik harga akan jatuh. Dan kalau kita ambil contoh yang lebih kompleks sikit, minyak, kenapa 5 tahun lepas
minyak ni, minyak yang saya cakap bukan minyak masak. Minyak yang saya maksudkan adalah minyak petroleum yang digunakan untuk kereta. Kenapa minyak 5-6 tahun lepas harga dia sangat mahal? Kenapa boleh mencecah $100 satu tong? Kenapa sekarang cuma dalam lebih kurang 50 ke 6, dalam lebih kurang 50 ke 70 dolar setong? Kenapa 3 tahun lepas harga dia jatuh sampai $30 setong? Jadi kita kena tahu berkenaan dengan demand and supply. Jadi kalau kita faham demand and supply, kita boleh buat agakkan sama ada minyak tu dia akan naik ataupun turun. Apa yang berlaku waktu minyak mahal dulu 5-6 tahun lepas adalah orang berebut-rebut untuk hasilkan minyak sebab minyak mahal. Ada satu teknologi yang mana sebelum ni tak pernah, bukan tak pernah lah, tak dikomersialkan sangat sebab kos untuk mengeluarkan minyak tu mahal. Iaitulah teknologi untuk ekstrak minyak daripada batu. Sebelum ni orang hanya ambil minyak daripada bawah dasar laut kebanyakannya, dan proses tersebut tidak terlalu mahal. Akan tetapi teknologi yang baru ni, yang mana ambil minyak daripada batu tu, teknologi tu mahal, nak keluarkan kos dia mahal. Akan tetapi disebabkan harga minyak di pasaran dunia waktu tersebut adalah mahal juga, maka berbaloi untuk diorang keluarkan minyak dengan cara yang saya sebutkan tadi. Jadi apa yang jadi? Dengan sebab banyaknya company-company yang ditubuhkan yang menggunakan cara tersebut, maka supply dalam pasaran dunia berlambak-lambak minyak ni. Jadi apa yang jadi? Harga jatuh mendadak. Harga jatuh mendadak. Jadi apa yang terjadi selepas tu? Maka disebabkan harga jatuh mendadak, company-company yang menggunakan teknologi yang mahal tadi terpaksa tutup lah. Sebabnya tak berbaloi lagi untuk ambil minyak daripada celah batu tersebut, sebabnya mahal. Jadi berlaku apa yang kita panggil market correction. Market correction ni berlaku disebabkan jatuhnya harga ni. Maka bila jatuh harga, orang stop producekan minyak dengan secara berlebihan, maka harga minyak pun stabil lah. Di samping tindakan yang dibuat oleh negara-negara pengeluar minyak yang dinamakan sebagai OPEC, yang mana diorang ni hadkan pengeluaran minyak. Jadi bila penawaran atau pembekalan minyak tu kurang dan demand tu tinggi, maka harga pun kembali stabil macam sekarang. Jadi saya rasa dalam apa-apa situasi sekalipun, sama ada barang ataupun servis, demand and supply ni kita kena faham. Dia tak boleh untuk, contoh kalau minyak tadi kan, company yang dah invest banyak untuk keluarkan minyak daripada celah batu, kalau dia konon-konon melalak meraung kepada dunia, mengata tolonglah kami dah keluarkan minyak dengan cara susah payah, investment pun dah keluar, jadi tolonglah beli minyak dengan harga yang mahal juga untuk membantu kami. Adakah itu boleh membantu dia orang? Tak boleh sebenarnya. Dia orang memang, ini adalah benda yang berlaku secara natural dalam kitar ekonomi lah. Jadi apa yang kita boleh buat, sama ada ialah kalau kita nak stabilkan harga suatu servis ataupun barang, kita kena faham lah berkenaan demand and supply ni. Kalau harga terlalu murah, mungkin boleh buat usaha supaya supply terhadap barang tu rendah balik lah. Tak payahlah overproduce, tak payahlah terlalu banyak hasilkan suatu barang, kurangkanlah pembekalan. Jadi bila benda ni dah stabil kembali, maka akan naiklah harga tersebut.